Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita akan belajar tentang masih dari level 1 buku Nahwu Al-Fatih. Buku Nahwu Al-Fatih kita buka sekarang level 1. Kita sambung yang semalam. Semalam kita dah belajar Asma'ul Khamsah, Al-Asma' Al-Khamsah. Sebelum tu kita dah belajar juga yang rafa', nasab dan jar. Hari ini kita fokus kepada yang muka surat 21. Muka surat 21. Kita fokus di muka surat 21. Satu. Okey. Muka surat 21. Tanda i'rab jazam. Tanda i'rab jazam. Jazmun. Jazam. Tanda i'rab jazam. Alamatul jazam. Alamatul jazam. Tanda i'rab jazam ada 3. Yang pertama sukun. Yang kedua membuang huruf ilat. Yang ketiga adalah membuang nun. Kita tengok sekarang. Kita fahami tanda i'rab jazam dia cakap sana ada 3. Yang pertama adalah sukun. Yang kedua adalah membuang huruf ilat. Yang ketiga adalah membuang nun. Hadfun nun. Hadaf nun, membuang nun, membuang huruf ilat. Yang contoh yang sukun. Ini jazam. Okay, jazam dia ada yang tanda dia sukun, ada yang membuang huruf ilat, ada yang membuang nun tanda jazam. Apa yang boleh jazam? Yang boleh jazam tu cuma fi'il mudhari' saja. Fi'lun mudhari'. Cuma fi'il mudhari' saja yang boleh jazam. Yang ismun tak boleh jazam. Tak ada isim yang jazam, tak ada. Isim ada rafa', nasab, jar. Fi'il ada fi'il mudhari' ni cuma fi'il mudhari' saja yang boleh jazam. Bila fi'il mudhari' tu boleh jadi jazam, bila mana saja dia boleh jadi jazam, apabila sebelum dia ada amil jazam. Ada yang kacau yang membuat fi'il mudhari' tu jadi jazam. Apa dia? Contoh dia lam. Nanti kita akan belajar di level 3 apa saja yang membuat jadi jazam tu. Contoh yang pertama adalah lam. Lam ni yang tukang kacau fi'il mudhari' hingga fi'il mudhari' tu jadi jazam. Lam tu apa makna dia? Belum. Contoh dia. Saya belum makan. Lam akul. Akul. Lam akul. Ni amil jazam ni, tukang kacau amil. Amilul jazmi. Yang membuat fi'il mudhari' jadi jazam makna dia. Amil jazam. Akul ni maknanya makan. Saya belum makan. Sekarang ni kita tengok ujung dia. Ujung dia ada sukun. Jadi sukun ni tanda dia jazam. Kenapa jadi jazam? Disebabkan ada lam sebelum dia. Kalaulah tak ada lam di sana, dia cuma kulu dia jadi dia. Kalau tak ada lam, andaikan tak ada lam, kulu dia. Jadi kalau kita cakap belum, saya belum makan, lam akul. Bukan akulu. Minum bahasa Arab dia, saya belum minum. Syariba yashrabu. Kalau saya ashrabu. Saya belum minum ni saya minum ashrabu. Kalau belum minum, tambah lam sebelum dia. Lam yang ujung ni mesti tukar jadi sukun. Lam ashrab. Jadi macam tu kaedah dia. Sekarang kita bagilah nama sini ni. Ini fi'il mudhari' yang kita tahu kan dia fi'il mudhari' ni.
Dan i'rab dia adalah jazam. I'rab dia jazam. Fi'il mudhari' i'rab dia jazam. Kenapa dia jadi jazam? Sebabkan ada amil jazam sebelum dia. Hingga dia menjadi jazam. Apa tanda dia jazam dia? Tanda dia sukun. Sebabkan apa? Sebabkan sebelum dia domah, kita jadikan sukun. Tanda jazam. Ini yang pertama. Sukun. Okey. Di sana. Okey. Yang kedua adalah membuang huruf ilat. Saya padam ni. Membuang huruf ilat. Contoh dia lam yakhsha. Dia buat dalam kitab tu lam yakhsha. Lam yakhsha dalam kitab. Kita ambil contoh dalam kitab. Lam ni adalah amil jazam. Yakhsha ni adalah fi'il mudhari'. Jadi amil jazam ni kawan dia fi'il mudhari' saja. Tak ada isim. Ni amil jazam. Belum makna dia. Belum. Belum takut makna dia. Atau tidak takut. Takut makna yakhsha ni. Dia tidak takut. Yang ini fi'il mudhari'. Yang berlangsung. Apa tanda dia? Ada ya di awal. Sini ada hamzah di awal. Fi'il mudhari'. Dan dia jadi jazam. Sebabkan sebelum dia ada amil jazam. Maka dia mesti jadi jazam. Sekarang tanda jazam dia apa? Bukan fathah ni tanda dia. Bukan. Kalau sini memanglah sukun. Kalau sini bukan fathah. Tak ada amil jazam fathah. Tak ada. Jadi tanda jazam dia apa? Tanda jazam dia adalah di sini asal dia ada huruf ilat. Asal di sini yakhsha. Ada di sini ni huruf ilat satu. Sepatutnya ada huruf ilat. Huruf ilat alif waw ya. Alif waw ya. Ada huruf ilat alif waw ya. Sekarang ni alif waw ya tu bila mana dah ada amil jazam hilang dia. Jadi sebab tu sini tak panjang. Kalau sini panjang. Yakhsha. Kalau sini yakhsha. Jadi maknanya kalau di sini tanda jazam dia adalah membuang huruf ilat. Yang terakhir adalah membuang nun. Dalam sana dalam kitab tu la tusrifu dia buat. Sini ada la. La tu sama. Amil jazam. Tukang kacau fi'il mudhari' hingga fi'il mudhari' jadi jazam. Dia sama macam ni. Sama dia. Maknanya selepas dia adalah fi'il mudhari'. Tusrifu maknanya jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Atau mubazir. Berarti fi'il mudhari'nya mesti jazam. Sebabkan ada sebelum dia amil jazam. Sekarang tanda jazam dia apa sekarang ni? Kalau di sini ni sudahlah tadi membuang huruf ilat, sudahlah sukun. Sini ni apa tanda jazam dia? Alif? Bukan alif. Tapi apa tanda jazam dia? Asal dia sini ada nun. Tapi nun ni dibuang. Macam mana kita nak tahu asalnya? Kita tengok yang asal dia tu. Asal dia tusrifuna. Asal dia tusrifuna. Bila mana jadi jazam, nun ni dihilangkan. Nun tu dihilangkan. Kenapa nun? Sebab dia dah jadi jazam. Apa yang buatnya dia jazam? Ada amil jazam. Amil jazam dia adalah la. Jadi sekarang amil jazam ada 3. Macam dalam kitab tu. Tanda i'rab jazam ada 3. Bukan amil tanda i'rab. Tanda i'rab jazam ada 3. Boleh kalau aja aja. Tanda i'rab jazam ada 3, iaitu sukun. Tanda i'rab ni tanda dia. Sukun. Ni sukun dia akul. Yang kedua adalah dia buat sana membuang huruf ilat. Sini membuang huruf ilat. Yakhsha, lam yakhsha. Asal dia ada huruf ilat. Bila mana ada amil jazam hilang dia jadi yakhsha. Hilang huruf ilat dia. Yang ketiga adalah membuang nun. Tanda jazam dia.
Macam mana contoh dia? La tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Sekarang kita tengok tusrifu ni asal dia tusrifuna. Ada na di ujung dia. Maka bila mana ada amil jazam, dia nun yang ada tusrifuna tadi tu dihilangkan nun tu. Maka dia jadi tusrifu. Hilang nun dia. Jadi inilah tentang amil jazam. Tentang i'rab jazam. Jadi tanda i'rab jazam tu ada 3. Ada sukun, ada buang huruf ilat, ada membuang nun. Ini nanti kita pun akan lebih fokus lagi dalam hal ni jazam ni nanti di level 3. Ada nanti di level 3. Jadi saya nak ringkaskan lagi dari awal sangat. Dari awal sangat kita ni yang amil jazam, atau kita buat contoh dua lagi amil jazam. Kita buat contoh dia kejap. Nak kuatkan. Contoh amil kita tengok dalam latihan dia. Okey, sekarang kita tengok dua contoh ni. La tahtakiru al-muslimina. Janganlah mana dia? Kalian menghina orang-orang muslim. Janganlah itu termasuk kepada amil jazam. Jadi kalau ada kata janganlah, la janganlah tu mana dia? Dia amil jazam dia tu. La tahtakiru. La ni amilul jazmi. Amil jazam. Janganlah tahtakiru. Jadi selepas amil jazam, saya cakap tadi kan, selepas amil jazam mestilah fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu mesti jazam dia. Berarti ini fi'il mudhari'. Tanda fi'il mudhari' apa? Ada ta. Tanda dia fi'il mudhari'. Menghina. Janganlah menghina. Kalian menghina. Ini makna dia kalian menghina. Sekarang kita tengok yang ni. Ni fi'il mudhari' jazam. Tanda jazam dia apa? Bukan alif, bukan waw. Tanda jazam dia apa? Membuang nun. Asal dia takiruna asal dia. Macam tadi yang kita buat contoh yang tadi tu. Tusrifuna. Asal dia ada nun, tapi nun ni dibuang. Sebab tu dia berubah la tahtakiru. Janganlah kalian menghina orang-orang muslim. Okey. Ni nombor 1, contoh nombor 1. Okey. Contoh nombor 2. Sesiapa saja yang yad'uni berdoa kepada Allah, yujibhu, Allah akan menjawab dia, mengijabah, yujibhu akan mengijabah doa dia. Man ni pun amil jazam. Nanti kita akan belajar apa saja amil jazam tu, nanti kita akan belajar. Ada fokusnya nanti di level 4, level 3 nanti insya-Allah. Sekarang kita tengok saja apa saja dulu amil jazam. Pertama la
Man. Man ni sesiapa saja. Selepas dia mesti fi'il mudhari'. Ni tanda fi'il mudhari' ada ya. Berarti ni fi'il mudhari'. Berdoa. Maknanya dia mesti jazam lah. Sebab kan ada amil jazam sebelum dia. Tanda jazam dia apa? Dhammah. Bukan dhammah. Tak ada tanda jazam dhammah. Tanda jazam kan ada 3 je. Jazam. Pertama dengan sukun, dengan membuang huruf ilat, dengan membuang nun. Kalau membuang nun dia panjang dia selalu ujung dia ni. Ada macam mat tabi'i di ujungnya. Tapi kalau yang ni tak panjang kan? Maknanya sini ni bukan sukun dan bukan membuang nun. Maknanya membuang huruf ilat. Membuang huruf. Cara nak senang macam tu. Membuang huruf ilat. Jadi kalau antum tengok fi'il mudhari' tu panjang ujung dia macam ni. Macam mat tabi'i tu membuang nun dia tu. Kalau antum tengok pendek je UAI, berarti membuang huruf ilat. Tapi kalau sukun, ya membuang sukun, berarti maknanya sukunlah tanda jazam dia. Sesiapa saja yang berdoa kepada Allah, yujibuhu. Ini pun juga. Yujib ni. Yujib ni. Maka Allah akan mengijabah dia. Ini pun fi'il mudhari'. Dan dia jazam juga ni. Tanda jazam dia apa? Yang sukun ni. Yang sukun ni tanya jazam dia. Tu tengok sini sukun. Jadi itu dia. Jadi kita boleh nampak bezanya. Sini yang jazam dengan membuang nun, panjang ujung dia. Kalau sini jazam dengan buang huruf ilat, pendek-pendek ujung kan UAI. Kalau sini sukun. Ini yang tanda jazam sukun. Jadi 3 saja tanda jazam tu. Jadi kita baca yang dalam kitab. Dalam kitab itu di muka surat 21, muka surat 21 ada tabel sana dalam kitab tu. Boleh kita baca. Yang pertama adalah tanda i'rab jazam ada 3, iaitu sukun, membuang huruf ilat dan membuang nun. Contoh dia la tusrifu. Dalam kitab tu. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Ada lagi di bawah dia la tusrifa. Janganlah kalian berdua berlebihan. Panjang dia kan, tusrifa. Ada juga di bawah dia, la tusrifi. Janganlah kamu perempuan berlebih-lebihan. Dia panjang ujungnya. Jadi kalau buang nun selalunya, paling senang nak kita cari itu adalah yang ujung dia panjang-panjang. Ada satu lagi yang lam yakhsha, lam yajri, lam yarju. Ujung dia tu ada macam huruf biasa. Lam yakhsha makna dia jangan takut. Tidak takut. Lam yajri tidak atau belum berlari. Lam yarju tidak atau belum berharap. Lam yakhsha, lam yajri, lam yarju. Semua yang ini membuang huruf ilat. Ini membuang huruf ilat. Pendek-pendek ujungnya kan. Kalau yang sukun, lam udakhin, jelas. Saya belum atau tidak. Udakhin ni maknanya merokok. Lam taksal. La taksal, jangan bermalas-malasan. Man yajtahid yanja, sesiapa saja yang bersungguh-sungguh maka dia akan berjaya. Jadi kesemua ni ada amil jazam sebelum dia. Ada la, ada lam, ada la, ada man, ada amil jazam dia. Di bawah dia udakhin fi'il mudhari' dibaca jazam. Tanda jazam dia adalah sukun. Yakhsha fi'il mudhari' dibaca jazam. Tanda jazam dia adalah membuang huruf ilat. Seperti yang kita jelaskan tadi. Tusrifu fi'il mudhari' jazam. Tanda jazam dia adalah membuang nun. Jadi itulah sekilas mengenai tanda i'rab jazam. Jadi kita sampai setakat ni kita dah belajar. Yang pertama adalah tanda i'rab rafa'. Rafa' tu ada istilah dia. Kita bagi singkatan-singkatan dia. Kalau rafa' dia, singkatan dia dawan, dhammah, waw, alif dan nun dia. Tanda rafa' tu ada 4, dhammah, waw, alif dan nun. Tanda nasab kita dah belajar. Isim dan fi'il mudhari' boleh jadi nasab. Kenapa jadi nasab? Ada amil nasab sebelum dia. Ada yang tukang kacau jadi nasab. Apa saja tanda nasab? Ada 5.
Ada funky. Fa, alif, kaf, nun, ya. Funky. Fathah, alif, membuang nun, kasrah dan ya. Jadi ini untuk tanda-tanda nasab. Tanda-tanda jar. Tanda-tanda jar singkatan dia kaifa. Kaifa ni apa dia? Macam semalam kita belajar, kasrah, ya dan fathah. Ni yang semalam yang jar. Kalau yang jazam dia tanda dia tadi dia sulatun singkatan dia. Sulatun ni apa? Sukun, ilat dan nun. Sukun, ilat dan nun. Jadi ini dia. Ni tanda-tanda i'rab yang rafa', tanda i'rab yang nasab, tanda i'rab yang jar, tanda i'rab yang jazam. Apa guna kita belajar i'rab ni? Itu adalah untuk membaca kitab. Jadi jangan sampai kita tersalah harakat di ujung-ujung harakat tu. Jadi kita kena tahu kenapa. Contoh dia kita buat sini ada tadi lam akul. Kalau kita tak belajar i'rab, kita akan baca lam akulu, lam akula, lam akuli. Salah. Jadi kalau kita dah belajar i'rab rafa', nasab, jar, jazam, kita akan tahu baca dia lam akul. Sebelum dia ada lan macam semalam kan. Lam akula jadi dia. Bukan lan akul pula lagi. Lan, kalau lan di sana lan akula. Kalau lam akul. Jadi itu dia. Jadi dengan kita belajar i'rab ni, kita tahu cara nak bagi harakat akhir atau baris akhir dari setiap perkataan dalam ayat. Jadi kita mesti fahamkan i'rab ni rafa', nasab, jar dan jazam. Kalaulah belum faham sekarang, nanti kita insya-Allah akan belajar lagi di level 2, 3 dan 4. Kita akan masih berkaitan dengan ini. Jadi jangan risau, insya-Allah kita akan sambung lagi dengan yang ni. Okey. Jadi insya-Allah ini boleh kita tambah lagi 2 soalan terakhir untuk kita ambil contoh dari rafa', nasab, jar, jazam. 4 contoh, kita nampak perubahan dia. Sekarang kita ambil. Kita tengok perubahan dia dari rafa', nasab dan jar dan jazam. Okey, tengok sekarang. Contoh pertama. Sini ada al-masjidu. Sini ada al-masjida. Sini ada al-masjidi. Ujung-ujung dia berubah-ubah. Ini al-masjidu, al-masjidah, al-masjid. Akhir dari perkataan tu berubah-ubah. Jadi kalau kita fahamlah rafa', nasab, jar, jazam, kita boleh bagi baris ni. Masjidu, masjidah, masjidi. Kita tahu pun alasan dia. Kenapa dia sini U, kenapa sini A, kenapa sini E. Contoh sini al-masjidu wasi'un. Masjid itu luas. Wasi' ni luas. Masjid tu luas. Kalau sini tak ada amil-amil. Tak ada mana-mana amil.
amil jazam macam inna tak ada sini, inna ada sini. Sini ada huruf jar, sini tak ada huruf jar, sini tak ada inna. Sebab tu dia masih still pakai domah. Jadi masih i'rab rafa. Rafa kan majoriti domah. Kita pakai domah sini. Tak boleh al-masjidah, apalagi al-masjidi. Masjid itu luas. Beza halnya yang nombor 2. Nombor 2 ni dah ada amil nasab. Maknanya perkataan selepas amil nasab ni mesti kita buat jadi nasab. Ini inna, sini buat jadi nasab. Kalau sini kan isim mufrad. Masjid kan satu masjid. Isim mufrad nasab dia dengan apa? Dengan fathah. Kita bagi fathah. Kita bagi fathah. Di innal masjida wasi'un. Sesungguhnya masjid tu luas. Yang nombor 3. Ana, saya, fi. Ada huruf jar. Selepas huruf jar ni mesti isim tu jadi jar. Selepas huruf jar, mesti isim yang selepas huruf jar ni mesti jadi jar. Tengok sini. Di dalam masjid. Saya di dalam masjid. Maka sini ni mesti jadi jar isim dia. Masjid ni kan makna dia tunggal kan, satu masjid. Maknanya isim mufrad. Isim mufrad jar dia dengan kasrah. Akhirnya kita bagilah kasrah sini. Jadi kita mesti tahu dulu jenis perkataan ni. Ni isim mufrad, kita bagi kasrah. Nanti sini al-masjidu sebabkan dia rafa, sini al-masjidah sebabkan dia nasab, sini al-masjidi sebabkan dia jar. Kenapa jadi boleh nasab? Ada inna, ada amil nasab. Kenapa jadi al-masjid jadi jar? Sebabkan ada huruf jar fi. Makna tetap sama, masjid. Masjid itu luas, sesungguhnya masjid itu luas. Saya di masjid. Okey. Ini dia. Rafa, nasab, jar. Kita tengok yang ke sini. Azhabu. Saya pergi ke masjid. Azhabu. Sini azhabu. Sini adhab. Sini adhaba. Tiga-tiga tu makna sama. Saya pergi. Sini makna dia saya pergi ke masjid. Tak ada amil-amil sini. Tak ada amil jaza macam ni. Tak ada an. An pun tak ada sini. An tak ada sini. Lam pun tak ada. Jadi dia masih rafa. Kalau tak ada amil, dia maknanya dia masih rafa. Saya pergi ke masjid. Sekarang ni dah ada amil dah. Ada lam sini. Lam tadi apa yang kita belajar tadi hari ni? Lam adalah amil jazam. Jadi lam adhab. Sebab tu pakai sukun. Lam adhab. Sebab tu sini pakai sukun. Lam azhab. Saya belum pergi ke masjid. Makna lam saya belum pergi ke masjid. Sini lam amil jazam. Tapi kalau sini ada an. An kan amil nasab macam kita belajar semalam yang belum ni, sebelum ni. Yang sebelum ni kita belajar ada an. An tu amil nasab. Selepas dia mesti fi'il mudhari' nasab. Sebab tu sini pakai fathah. Saya nak pergi ke masjid. Sebab tu sini pakai fathah. Sini pakai sukun, sini pakai dhammah. Kenapa sini pakai dhammah? Sebabkan dia masih rafa. Tak ada yang kacau-kacau dia. Tak ada amil jazam, tak ada amil nasab. Kenapa sini pakai sukun? Sebabkan dah ada amil jazam. Sebab tu mesti sukun dia. Mesti dia jadi jazam. Sini kenapa pakai fathah? Sebabkan sebelum dia ada amil nasab. Sebab tu dia mesti jadi nasab. Maka dia pakai fathah. Jadi inilah bentuk dia. Macam mana kita fungsi dan guna dia kita belajar i'rab ni. Kenapa kita harus belajar i'rab ni? Inilah kenapa. Inilah alasan kita kena belajar i'rab. Sebabkan kita mesti pandai nak buat baris akhir dari setiap perkataan tu. Sebab dia akan berubah-ubah baris akhir dia. Sesuai dengan apa yang tukang kacau dia. Sesuai dengan apa amil yang ada di sana. Ada soalan tak? Okey. Jadi itulah dia. Ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jar, ada yang jazam, ada 4. Okey. Tanda i'rab jazam ni. Ya, tanda i'rab jazam. Jadi kita dah habis dah yang rafa, nasab, jar dan jazam. Semalam kita dah belajar asmaul khamsah.
Jadi level 1 masih ada sedikit lagi. Masih ada 3 tajuk lagi insya-Allah. Selepas tu habislah. Jadi insya-Allah belajar yang ini kita akan kuatkan lagi di level 2, level 3 dan level 4 atau level 5. Jadi tak setakat ni saja. Jadi kalau belum faham nanti boleh ditambah lagi kepahaman dia di level-level yang lain. Nanti kita buat muzakarah juga besok. Insya-Allah kita akan tambah lagi muzakarah. Habis. Okey, ada tambahan sikit dari hati saya. Baik. Terima kasih Ustaz Agong. Begitu hebat penyampaian dia. Jadi bagi kita ni, kita sebenarnya kita betul-betul kena betul-betul bergantung kepada Allah SWT. Masih lagi ni ada ditimbul lagi orang. Macam mana kita duk belajar nahwu sorok, kalau di universiti pun makan masa lama. Tiba-tiba kita buat program 3 bulan. Sebenarnya sudah lama program 3 bulan ini. Ustaz Syamsul Ma'arif sudah berjaya membuat program belajar nahwu sorok 3 bulan, sudah hampir 15 tahun. Dan akhir-akhirnya sekarang ni berjaya dan dia sudah membuka cawangan untuk kelas bagi puteri pula. Yang putra tu dah ada, dah memang mereka datang untuk nak menuntut ilmu ni, masya-Allah. Datang seluruh Indonesia. Yang datang ni tuan-tuan puan-puan, saya dah pergi 2 kali ke sana. Saya dah pergi bawa pelajar-pelajar kita daripada Kolombo ni, Pesat Tafiat Taqwa. Maulah bawa 3 orang pada hantar kita pergi lagi. Baik. Yang datang belajar di tempat Ustaz Syamsul Ma'arif di Magelang ini, mereka datang seluruh Indonesia. Daripada Pulau Kalimantan, daripada Sulawesi, daripada Papua, Irian Jaya ya. Irian Jaya macam-macam pulau. Kalau pulau ini datang dari Kalimantan nak mari tempat Magelang ni, turun di Semarang, makan masa 4 malam, 5 hari naik kapal. Begitu juga daripada Sulawesi, daripada Irian Jaya lagi lama tu, jauh. Kemudian kalau naik bas daripada Aceh ke daripada Medan, nak pergi belajar di Magelang naik bas, 4 malam juga tu, 5 hari punya perjalanan. Sampai-sampai tengok beg yang dah hilang apa pasal bas tahu berhenti. Orang lain ambil beg lah, tersalah ambil. Jadi begitunya hebatnya pengorbanan. Bila mereka pergi itu, mereka memang berazam penuh. Pelajar-pelajar sana bersusah payah. Mereka duduk di situ tak akan lari. Kalau kita di Malaysia ni kena tekanan-tekanan belajar ni, budak-budak telefon mak-mak pun datang mendengar kereta main ambil. Di sana ni pengorbanan untuk mendapatkan ilmu begitu teruk sekali lah. Memang ujian. Kita nak dapat kejayaan dalam hidup ni, mestilah ada pengorbanan. Rasulullah SAW 13 tahun duduk di Mekah. Itu adalah pengorbanan tu, 13 tahun untuk nak dapat apa? Nak dapat iman. Jadi dalam hidup kita ini nak dapat perkara yang sangat-sangat mustahak, kerana kita ni bukan Arab, kita ni orang Melayu, tetapi Allah SWT memilihkan bahasa Arab untuk diturunnya Al-Quran. Jadi di sini ditanya bagaimana boleh belajar 3 bulan. Strategi belajar 3 bulan, boleh baca kitab tanpa baris, iaitu kitab kuning. Sebahagian orang beranggapan bahawa membaca kitab kuning atau kitab gundul atau kitab tanpa baris itu susah. Dan untuk biasa pun cukup makan masa lama. Apakah anggapan itu salah? Anggapan itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fahamlah betul-betul, untuk nak dapat kejayaan ini, kita mesti betul-betul melakukan pengorbanan, bersabar dan terusnya. Baik, antara ditambahkan di sini makanan dan minuman yang membantu menguatkan daya ingat. Yang tadi saya dah baca dah, tapi ingatlah, mesti kita berkorban, yakin, kena usaha lebih. Bila Ustaz Agong besok nak mengajar, kita dah kena ambil tahu. Ustaz Agong pun kena beritahu apa yang dia nak mengajar besok. Tajuknya supaya tuan-tuan dan perempuan pun kita nampak banyak tak order buku pun, tak beli buku. Macam mana kita nak belajar bahasa Arab kalau tidak ada buku? Sangat mustahak. Kerana kita di sini memakai buku Al-Fatih,
iaitu table now, dan lagi satunya apa nama, untuk sorab tu kita panggil tasrif, buku tasrif ilal. Baik, makanan dan minuman yang membantu menguatkan daya ingatan, satunya ialah madu. Keduanya air zam-zam. Ketiganya korma. Ini semuanya sunnah. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Kita ni sini minyak kelapa pun boleh sebenarnya. Minyak zaitun, minyak kelapa pun hebat. Tapi kita tak yakin dengan apa yang ada, yang Allah Ta'ala kurnia kepada Nusantara. Kita duk bergantung pada minyak zaitun. Tapi sebenarnya kalau nak kira, pokok kelapa itu lebih hebat lagi daripada pokok zaitun. Pokok kelapa ni macam-macam kita boleh buat. Batang dia boleh buat rumah kayu. Boleh buat mana-mana buah dia tu macam-macam. Kita boleh makan air kelapa, boleh buat kek, boleh buat kari, boleh macam-macam daripada kelapa ni. Kuih-kuih apa semuanya boleh. Ni benda rumput dia kita boleh makan, daun dia pun daripada daun kelapa tu kita boleh ambil lidi, boleh buat penyapu. Jadi banyak. Selain daripada minyak zaitun, kalau tak boleh dapat minyak zaitun, mahal sekarang ni, lagi mahal, ambillah minyak kelapa. Banyak kelapa, pokok-pokok kelapa banyak. Lagi apa dia lagi? Nombor 5, habatus sauda. Amalkan habatus sauda. Kemudian halia, kismis, makan telur, wortel. Wortel ni apa Ustaz? Yang makan carrot. Oh, makan carrot. Carrot carrot. Carrot macam kuda ada makan, orang bagi makan kuda. Arnab ada makan Ikan segar kita kena makan. Air putih kena makan banyak, air putih. Setiap hari paling kurang pun 6 botol kecil tu. 6 botol kecil kena lah. Kita lebih lagi musim coronavirus ni, minumlah air banyak supaya kita ni ada ketahanan. Perlu, badan kita perlu air banyak. Kemudian alpukat. Alpukat ni apa Ustaz? Alpukat. Avocado. Avocado. Strawberry, blueberry, bayam. Murah ni bayam. Makanlah bayam. Daun mint. Daun mint ni selalunya orang Arab. Kalau teh-o ni dibuah mint. Daun yang daun apa itu? Pudina. Daun pudina yang panggil daun mint. Yang brokoli, kacang-kacang, oat, gandum murni, gandum, susu, kemudian tomato, ya. Baik, amalan zikir kita pun kena hebat. Zikir, doa untuk menambah kecerdasan. Pada tiap-tiap malam Jumaat, lebih baik sepertiga malam yang terakhir, solatlah kita 4 rakaat. Pada rakaat pertama, setelah Al-Fatihah membaca surah Yasin. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Ad-Dukhan. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca Alif Lam Mim Sajadah. Alif Lam Mim Sajadah. Pada rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Mulk. Setelah tahiyat, perbanyak memuji Allah, berselawat, salam kepada Nabi Muhammad SAW, para nabi dan orang mukmin, memintakan ampunan untuk mereka, kemudian membaca doa berikut. Ini ada banyak doa ni, ya. Tapi ini amalan-amalan ni sangat-sangat baik Ustaz, ya. Kita boleh semayang ni, kita boleh pegang Quran, ambil Quran kecil tu kita bacalah. Kalau Rasulullah SAW sampai kaki dia sakit, terlalu panjang semayang tahajud ni kan. Kita sekali-sekali ni dia kata malam Jumaat. Ini adalah yang direkomend oleh Ustaz Syamsul Ma'arif. Dia yang buat buku ni, nama dia buku Lentera Santri. Dia 3 buku nak belajar nahwu sorob ini. Ini buku ini dalamnya adalah rumusan apa yang Ustaz Syamsul cerita. Ustaz Farid, Ustaz Syamsul pula. Ustaz Farid, Astaghfirullahalazim. Ustaz Agung duk cerita semua tadi ni, dia cerita semuanya, rumusannya ada dalam buku ni Ustaz, ya. Semuanya ada untuk kita nak hafal. Buku ni untuk hafal Lentera, tak nampak ke? Tu. Lentera Santri. Lentera Santri, apa yang diajar semuanya rumusan untuk kita hafal. Baru kita kena faham, kemudian kita hafal. Semuanya ada dalam buku ni. Boleh beli, tak mahal pun buku ni. Lebih kurang RM7-8 ya. Tak mahal pun. Ya. Terima kasih banyak-banyak lah Ustaz Agung tekun mengajar kita. Besok Ustaz Kamal akan kita adakan muzakarah Ustaz Kamal, ya. Dia duk kira ingat balik kampung dia pun duk risau kan. Dia nak kahwin lah. Tapi kurung nak macam mana kenduri kahwin tak boleh Ustaz. Tak boleh. Kurung ni tak boleh lah nak buat kenduri. Tak boleh. Tak boleh, haram.
Tak boleh. Diharamkan oleh pemerintah lah ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Agong. Sila saya serah balik pada Ustaz Agong. Baik, Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Tadi kita hari ni dah kita habiskan yang pasal i'rab sampai terakhir tadi kita dah belajar sampai tanda i'rab jazam. Esok kita insya-Allah akan belajar isim majrur. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kaum muslimin muslimat nak belajar, nak tengok-tengok dulu, boleh belajar isim majrur. Esok insya-Allah kita akan bahas ni isim majrur. Tu muka surat 22 insya-Allah. Jadi itu saja untuk hari ini, petang hari ini. Semoga kita semua mendapat kemudahan untuk memahami bahasa Arab ni dan akan berguna bagi kita nantinya. Ketika kita solat, kita akan senang nak baca bacaan solat. Kita akan, sebabkan kita faham dengan bacaan solat kita punya. Jadi semoga saja kita pun dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala